Okey, dalam video kali ni kita ada sebuah peranti yang boleh katakan fresh untuk pasaran mid-range. Macam mana tahu? Bila tibanya bulan September ataupun bulan 9, berebut-rebutlah pelbagai jenis peranti ataupun jenama ni nak keluarkan sebuah smartphone yang sangat bagus. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah smartphone yang mana dia gunakan Snapdragon 778G yang mana bagi saya itu mid-range yang agak powerful ditambah dengan harga lebih bawah RM1,500. Kita ada Realme GT Master Edition. Jadi nak tahu berbaloi ataupun tidak, jom kita mula. Jadi untuk tahu anda, harga rasmi untuk Realme GT Master Edition ni dijual dengan harga RM1,499 untuk varian 8GB RAM 128GB memori. Kalau anda nakkan sebuah memori yang lebih besar iaitu 256GB memori beserta 8GB RAM, harga dia ialah RM1,699. Anda boleh cek dekat link Shopee ataupun Lazada di bawah untuk membeli. Untuk tahu anda, dia dijual dengan dua jenis warna. Ada warna biru iaitu Daybreak Blue dan kita ada satu lagi yang saya pegang ni ialah warna kelabu. Warna ni nampak limited edition sikit sebab kalau tengok kat sini dia ada tanda tangan daripada Naoto Fukasawa. Dialah yang buat design macam ni. Kalau anda tengok dari segi spek kat sini pula, boleh saya katakan ini antara smartphone yang fresh sebab dia ada Snapdragon 778G yang mana kat pasaran sekarang tak banyak yang guna lagi. Tak cukup dengan tu, dia bubuh juga AMOLED kat sini bersaiz 6.43 inci 120Hz dan diberikan juga memori yang agak besar yang mana bagi saya penawaran Realme kali ni sangat-sangat bagus. Jadi tak apa, kita bincang satu persatu. Kita tengok skrin terlebih dahulu. Macam yang saya dah cakap tadi, dia ada skrin bersaiz 6.43 inci kat sini. Dia punya skrin ialah AMOLED, dia 120Hz. Bagi saya itu antara spek yang agak premium dan dia punya panel ni dibuat oleh Samsung. Setakat saya guna memang warna dia pop kat sini. Kalau tanya saya bab kecerahan kan, kecerahan dia pun not bad. Saya cuba nampak ini paling tinggi, kalau paling rendah macam tu. Saya cuba dalam separuh lah. Dia tak rasa kekuningan sangat walaupun dia skrin jenis AMOLED. Memang warna dia mantul kat sini. Memang saya berkatakan macam anda guna skrin jenis IPS tapi nampak lebih cantik sebab dia jenis AMOLED. Itu yang paling best. Ditambah pula kat sini dengan harga yang anda bayar, anda dapat skrin yang mana dia ada fingerprint. Kalau selalu dengan harga macam ni susah nak dapat fingerprint sensor dekat bahagian depan, tapi Realme dapat tawarkan. Apapun saya jatuh cinta dengan skrin dia. Memang saya suka. Kalau kita tengok bab rekaan skrin pula, anda boleh tengok bingkai dia dekat sini memang sangat-sangat nipis. Kalau tengok kat bahagian dagu ni pun dia nipis, kecil, halus je. Ditambah kalau kat bahagian atas ni, saya boleh katakan frame dia memang sekadar ada frame lah untuk dijadikan dia punya skrin tu. Dia punya bahagian tepi ni pun best kat sini dan kalau tengok kat sini kita diganggu oleh satu kamera sajalah. Tapi bagi saya tak ada masalah. Dia punya skrin tu memang sangat-sangat luas. Dia tak membazir segala ruang yang ada dekat bahagian depan ni. Memang terbaik lah Realme. Kalau tengok dekat bahagian belakang ni, apa yang Realme kata, rekaan dia rekaan kulit kat sini yang lembut. Memang saya berkatakan memang best, sedap dipegang. Ditambah pula rekaan dia ni, dia rasa grip kat sini dan saya rasa tak perlu pun pakai casing. Kalau anda pernah tengok video unboxing saya sebelum ni, saya ada sediakan. Inilah dia punya casing yang mana casing dia rasa tak best berbanding dengan bahagian belakang ni lagi best. Casing dia hanyalah untuk anda menutup dia punya kamera bump, tapi kamera bump yang ada kat sini tak adalah terlalu tinggi yang mana bagi saya memang selesa untuk digunakan. Ditambah rekaan dia, keseluruhan dia sebuah smartphone yang nipis dan juga ringan. Disebabkan dia punya nipis dan ringan tu, bukan sekadar sedap lah, memang saya rasa tak mengganggu pun kalau nak simpan dalam poket. Apapun saya memang respect untuk Realme sebab dia berani untuk tunjukkan rekaan yang baru kat sini dengan kesedapan yang ada kat bahagian belakang ni. Dan saya tengok pun tak banyak pengeluar peranti yang berani untuk tukar kat bahagian belakang ni. Ya, mungkin sebab mereka tak nak bereksperimen dan sebagainya. Tapi bila Realme buat macam ni, saya rasa memang best sangat lah dia punya design. Kalau saya beli peranti ni, saya tak beli casing. Serius, memang best pegang. Cala pun saya tak takut kan, sebab bahagian belakang ni susah nak cala. Jadi kalau tengok dekat bahagian atas, kita ada mic. Dekat bahagian kiri pula kita ada SIM slot yang menyokong dua SIM serentak. Di bawahnya sedikit kita ada butang kawal bunyi. Dekat bahagian bawah pula kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada port USB Type-C dan juga kita ada speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa. Dekat bahagian belakang kita ada 3 kamera beserta 1 flash. Dekat bahagian depan pula kita ada skrin bersaiz 6.43 inci beserta AMOLED dekat sini. Kita ada 1 kamera dan juga kita ada earpiece. Jadi sekarang kita nak bincang bab prestasi. Okey, macam kita tahu dia gunakan Snapdragon 778G. Kalau anda tanya saya tentang 778G ni, dia boleh
setanding dengan Snapdragon 8 series tau, yang mana dia kelas flagship. Contohnya macam Snapdragon 865, dia mungkin tak boleh pintas tapi prestasi dia hampir setaraf macam 865. Dan ini merupakan chipset yang baru pada Snapdragon, yang mana dia gunakan 6nm kat sini. Memang bagus, sangat efisien kalau nak buat multitasking pun kat sini, sebab kat sini ditawarkan dengan 8GB RAM. Tetapi Realme juga tawarkan dengan Virtual RAM. Virtual RAM kat sini anda boleh upkan sehingga 5GB RAM. Jadi kalau 8 tambah 5, dah 13, betul tak? Mungkin pada awalnya anda beli, anda takkan gunalah Virtual RAM tu, sebab ya pada awalnya mesti smooth, betul tak? Tapi bila lama-lama anda guna, anda akan rasa phone anda tu start macam lagi-lagi sikit. Dekat sinilah anda nak on kan Virtual RAM. Kalau anda memang hardcore multitasking dan anda nak guna phone ni dalam jangka masa yang lama, mungkin dalam 2 ke 5 tahun lagi, saya lebih sarankan anda guna 256GB. Yang itu lebih bagus. Anda nak menambah RAM pun tak ada masalah, sebab memori anda susah nak penuh. Ditambah pula dekat sini dia menggunakan Android 11 dan juga Realme UI 2.0, yang mana bagi saya memang sangat-sangat latest dekat sini. Aplikasi berat ke aplikasi ringan ke, memang boleh tapaunya smartphone ni. Next, kita nak bincang bab gaming. Okey, bab gaming kat sini dia low sikit. Bukan low sebab apa tau, dia macam kurang optimize sikit lah untuk beberapa jenis game. Kemungkinan sebab dia chipset yang baru. Contoh macam saya main Mobile Legends kat sini, saya hanya dapat grafik jenis high saja, tak dapat guna ultra. Kalau untuk PUBG mungkin tak ada masalah lah, sebab PUBG anda boleh gunakan smooth extreme ataupun HDR dengan ultra. Kalau macam COD Mobile pun dia macam tak apa tinggi sangat. Kalau anda guna grafik very high, anda hanya dapat frame rate very high, tak boleh pergi ke maksimum. Untuk permainan Genshin Impact pula kan, ramai orang suka Genshin Impact ni. Okey, saya dah cuba dengan grafik paling tinggi 60 frame per second. Apa saya boleh katakan, dia punya frame tu okey. Cuma kalau anda level tinggi-tinggi nak lawan boss besar-besar, saya tak sarankan sebab dia akan panas satu hal. Kemudian bila anda main tu dia akan ada frame drop sikit. Saya lebih sarankan anda guna medium setting sahaja dengan 60 frame per second. Dekat bahagian belakang ni dia tak rasa panas sangat tau. Okey, dalam suhu yang saya cuba dalam video gaming tu mungkin sekitar 46.5 paling panas lah. Jadi tambah pula dekat bahagian belakang ni bukan jenis kaca, jadi anda tak terasa panas, yang mana anda tak terasa macam nak buang phone ni ke apa kan. Dia just rasa suam-suam macam tu dan boleh teruskan permainan sejam 2 jam, tak ada masalah. Ditambah dia ada cooling system vapor chamber kat sini, yang mana bagi saya cooling system tu bukan untuk sejukkan sangat. Cooling system yang ada kat sini hanyalah untuk anda main game dengan rasa selesa. Maksudnya kat sini dia tak ada frame drop lah kan. Kalau dia terlalu panas dia akan ada frame drop. Next, kita nak bincang bab bateri. Okey, kita ada bateri berkapasiti 4300mAh dekat sini. Mungkin anda rasa macam 4300mAh ni satu benda yang kecil kan. Zaman bila? Sekarang dah guna 5000, betul tak? Sebenarnya untuk Snapdragon 778G ni dia lebih optimize bab bateri tau, sebab dia chipset yang baru. Saiz dia hanyalah 6nm kat sini, yang mana bagi saya dia lebih jimat bateri walaupun hanya 4300mAh. Ditambah pula apa yang Realme katakan, dalam kotak ni diberikan pengejasan jenis 65W. Realme kata dia boleh charge Realme GT Master Edition ni dalam masa 33 minit saja untuk 100%. Saya fikir balik, hui laju gila kan. Yalah, sebab dia punya bateri tu tak terlalu besar, sebab tu dia dapat charge dengan sangat laju. Macam saya dah main game kat sini, contoh saya main Mobile Legends dengan grafik high, penurunan bateri dalam masa sejam sekitar 15%, yang mana bagi saya still okey. Mungkin kalau dia ada grafik ultra kat sini, mungkin bateri dia boleh turun sekitar 18% dalam masa sejam, yang mana bagi saya still okey lagi lah. Next, kita nak bincang bab kamera kat sini. Dia ada 3 kamera saja. Realme kali ni dia tak nak letak kamera banyak-banyak, saya pun tak pasti kenapa. Kamera yang dia ada kat sini ialah 64MP kamera utama, 8MP untuk ultra wide dan juga 2MP untuk makro. Kita bincang untuk tangkapan utama dia. Okey, tangkapan utama dia saya dah tangkap kat sini. Apa yang saya boleh katakan dengan mata kasar saya ialah dia punya tangkapan tu ada warna yang sangat pekat tau. Mungkin setengah orang sukalah dengan warna yang pekat macam ni kan, tapi setengah orang dia nak warna yang lebih semula jadi. Tapi benda yang saya suka dekat dia punya tangkapan ialah dia punya sharpness. Realme cuba tonjolkan dengan sangat bagus. Walaupun anda cuba tangkap tangkapan yang agak jauh kat sini, tapi dia punya detail tu dia tak kurang tau kat sini. Memang saya rasa memang bagus sangat kamera dia. Kalau kita beralih untuk portrait mode pula, yang ini mungkin fail sikit
sebab kebanyakan part yang dia cuba blurkan dekat bahagian background tu dah baik. Cumanya untuk bahagian objek ni kadang-kadang bahagian fokus dia tu dia terblur sekali dengan bahagian background. Itu yang fail sikit. Apapun dia cuba juga tonjolkan objek ke bahagian depan dan tenggelamkan bahagian background, yang mana bagi saya memang sesuatu yang bagus. Kalau anda beralih untuk ultrawide kat sini memang boleh nampak beza dia, sebab kalau anda guna ultrawide warna dia tak terlalu pekat dengan kamera asal. Tapi still lagi cantik untuk ultrawide, dia tak overexpose kat sini dan anda boleh tengoklah contoh-contoh yang saya berikan. Saya suka dengan dia punya ultrawide. Kalau anda guna untuk tangkapan malam, walaupun nampak gelap kat sini tapi kamera dia cuba untuk cerahkan sikit awan-awan yang ada kat sekeliling. Tapi anda kena pastikan anda guna night mode lah, sebab kalau anda tak guna night mode, guna tangkapan biasa saja, warna dia tu jadi pekat kat sini, tak cantik dan detail-detail pun akan start hilang. Sekarang kita nak bincang bab kamera depan, iaitu dia ada kamera 32MP dengan Sony sensor. Tak tipu, memang kamera dia terbaik. Tambah-tambah kalau anda suka selfie kat sini, anda boleh nilaikan contoh-contoh yang saya sertakan dekat sini. Dia dapat kawal beauty mode dengan baik kat sini, ditambah detail yang sangat bagus, yang mana bagi saya kalau anda kaki selfie memang kena dapatkan satu. Apapun saya boleh katakan memang good job untuk tim Realme untuk kita punya Realme GT Master Edition. Tetapi ada satu benda yang kurang sikit kat sini. Kita belum bincang lagi bab video. Bab video ni dia kurang. Memang jarak dia untuk tangkapan gambar dan juga rakaman video dia sangat-sangat jauh. Dia punya rakaman video tu tak terlalu sharp, okey, kat sini, dan dia agak banyak noise. Jadi mungkin anda nak tengok contoh dia kan. Jadi jom. Apapun anda boleh nilaikan sendirilah macam mana kualiti video dia yang tadi tu. Okey, sekarang kita nak bincang bab keselamatan. Jadi dekat sini macam kita tahu, kita ada fingerprint sensor dekat bahagian skrin. Macam saya tunjukkan contoh, memang sangat-sangat laju. Memang saya suka fingerprint dia. Okey, kena tengok. Sekali sentuh macam tu ya, 1, 2, 3. Okey, memang terus buka dan sangat sensitif. Tak kata pula tentang dia punya face unlock, yang mana kalau saya cuba pusing sekali je, dah terus buka kat sini. Kadang-kadang saya tak sempat sentuh fingerprint sensor pun dia dah buka. Tambahan dekat sini, Realme GT Master Edition support Wi-Fi 6 untuk anda buat hotspot. Memang agak bagus untuk masa depan. Dan dia ada juga GT mode dekat sini kalau anda mementingkan performance kan. Anda nak multitasking dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya, apa yang saya katakan tentang Realme GT Master Edition ialah sebuah smartphone yang sangat berbaloi. Kalau tengok kat pasaran, mungkin Snapdragon 778G ni tak banyak sangat pengeluaran dia kan. Dan ini antara dia. Walaupun harga dia lebih kurang dengan pesaing yang terdekat, tapi anda perlu tahu, dekat sini kita ada skrin jenis AMOLED 120Hz dengan fingerprint kat bahagian depan. Kemudian dekat sini juga kita masih lagi dibekalkan dengan headphone jack. Okey, kemudian kita ada rekaan yang saya rasa memang rare sangat rekaan dia. Dia ada kamera yang sharp dan last sekali dia ada penyasan pantas 65W yang mana boleh charge 100% dalam masa 33 minit. Kalau anda tanya saya lah, kebarangkalian saya nak dapatkan phone ni memang sangat tinggi kalau saya ada choice untuk peranti kelas pertengahan. Sebab dengan harga di bawah RM1,500 dengan apa yang Realme cuba bagi, memang sangat-sangat puas hati. Cuma satu benda yang kurang best kat sini iaitu dia punya speaker. Speaker dia hanyalah speaker mono, yang mana dekat bahagian bawah ni je ada bunyi. Dia tak pakai speaker stereo yang mana lebih mesra untuk gaming kan. Yalah, kalau stereo ni lagi best. Tapi still dia punya speaker ni layan jugalah sebab dia ada kualiti audio yang agak baik. Jadi apa pendapat anda tentang Realme GT Master Edition? Kalau anda dapatkan sebuah, anda boleh tekan link kat bahagian bawah. Kalau anda rasa berbaloi ataupun tidak, nyatakan pendapat anda dekat bahagian bawah juga. Dan jangan lupa untuk tengok video unboxing dan juga gaming Realme GT Master Edition. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.